وبركاته. الحمد لله الأتمان الأكملان، صلاة وسلاما على حبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله العربي القرشي الأمي وعلى آله وصحبه والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. رضي الله من دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد. Sahibul Fadilah Tuan Imam, Tuan Bilal, staf kepimpinan Masjid, Muslimin Muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertamanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dianugerahkan lagi oleh Allah Ta'ala dengan nikmat yang sangat besar, iaitulah nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Dalam dua nikmat ini, hak yang lebih penting laginya nikmatul iman dan nikmatul Islam. Mudah-mudahan kita dapat mengekalkan nikmat ini sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu diukur ketika macam mana kesudahan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita alhamdulillah Tuhan beri izin boleh taat pada Allah, boleh buat ibadat, boleh rokok, boleh sujud, boleh baca Quran dan sebagainya, alhamdulillah. Tapi bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk kita minta lagi, mohon lagi pada Allah Taala insya-Allah. Bagaimana orang hak duduk di bawah dagu Nabi, orang hak duduk bawah dagu Nabi, pernah menjadi penulis wahyu Nabi, boleh lagi gelecoh, akhirnya isytihar keluar daripada agama Allah Ta'ala. Allah Rabbi wal'ayazubillah, minta jauh daripada Allah. Baik, pada malam ni kita masih lagi berada di awal Muharram. Kita nak rajak dua ayat pada malam ni yang duduk dalam surah Al-Anfal. Mudah-mudahan insya-Allah dua ayat ni boleh kita buat bekal pedoman dan kita sebut beberapa kisah insya-Allah. Mudah-mudahan dapat turun rahmat Allah pada kita seperti mana yang disebut oleh Ibnu Uyainah, bi dzikrus salihin tatanazzalu rahmah. Dengan kita bercakap, duk bicara, duk cerita hal orang-orang yang baik ini, masa duk cerita tu turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi orang yang paling baik tak ada lah Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Ni dia. Jadi pada malam ni insya-Allah kita nak cerita sikit perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam bergantung dan bersandar kepada dua ayat dalam surah Al-Anfal. Tuan-tuan balik baca surah Al-Anfal akan jumpa ayat 27 28. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim. Ambo nak sebut dua ayat ni berkenaan dengan seorang yang bernama Abu Lubabah bin Abdul Munzir yang menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat keangkuhan dan sombong dia, menyebabkan Nabi celupa mulut dengan dia. Tuan-tuan bacalah kitab tafsir. Ulama-ulama ada sebut kisah yang sangat hebat sebenarnya ayat ni. Dan hamba nak sebutnya dalam dua ayat ni, di antara yang menjadi batu penghalang walaupun Nabi duduk depan mata mereka, barra's wal ain, tengok dengan mata lendir sendiri tubuh Nabi, perangai Nabi, tapi mereka tidak diberi rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu Taala. Makna tak nak salah Allah dah, tak nak salah pada Nabi dah. Salah diri mereka sendiri. Macam kita dah juga. Tak nak salah orang kalau sekiranya kita dia tak berubah. Nabi sebut awal lagi dah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Nabi kata, amurukum bis-sam'i wat-ta'ati wal hijrati wal jihadi wal jamaah. Nabi. Empat benda. Nabi kata minta supaya mu ambillah juga muhasabah. Dalam banyak-banyak waktu hak mu ada ni, kamu ambillah masa untuk muhasabah. Muhasabah apa? Empat perkara hak Nabi berkata. Amurukum. Nabi kata aku perintah pada kamu kalian. Bis-sam'i wat-ta'ah. Ramai orang duk cakap pasal hijratul rasul.
Sama ada kita ni berlakon ke ataupun saja-saja wak lolok apa panggil. Wak lolok suka ke Rasulullah. Mari bulan Muharram duk sambut mau apa di Hijratul Rasul ataupun ma'al hijrah. Berilah hadiah tokoh ma'al hijrah tu puluh-puluh ribu habis pitis. Kumpul orang pula ratus-ratus ribu habis pula makan lagi apa lagi ni. Sebab bagus ada masalah, berdoa rahbat tu. Camanya selama ni kita kena fikir muhasabah sikit. Betul tak selama ni hak yang Nabi nak daripada kita seperti mana hak kita sambut tu. Pasal itulah bila kita tengok hijrah, benda sebelum hijrah tu berlakunya perjanjian. Ia panggil bay'atun nisa wa bay'atul harbi. Dua perjanjian ini adalah yang mencetuskan berlakunya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya kita orang Islam ni kena ada dalam diri kita ni dua bai'ah ni. Yang pertama bay'atun nisa. Bay'atun nisa ni hasil kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita kena buat kerja. Wa qul i'malu fa sayallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kamu. Hak akannya saksinya Allah Ta'ala tengok amalan kamu. Nabi pun tengok. Orang yang beriman pun tengok amalan kamu. Tengok. Apabila Nabi balik daripada bumi Taif. Satu keadaan yang sangat dahsyat. Nabi berdoa. Penuh harapan kepada Allah. Sampai bergegar aras Allah SWT. Malaikat takut. Hak duduk di atas langit yang takut. Apa benda ni sampai bergegar arah ni. Tengok-tengok Nabi sedang berdoa pada Allah. Di antara doa Nabi, ila man takiluni. Tuhan, mu nak suruh aku serah siapa lagi aku ni? Setakat hak yang mu perintah aku buat belaka, wahai Tuhan. Siapa mereka orang petang batu darah kaki aku nak apa lagi? Mu nak suruh aku serah siapa lagi diri aku ni? Masa itulah mari malaikatul jibal wa malaikatul rizqi. Mari jumpa dengan Nabi SAW. Tawa ke Nabi, mu nak suruh aku buat guana puak-puak Taif ni wahai Muhammad. Baik, kesan tak mau cerita bab tu. Bagaimana kesan dia lepas tu Nabi ni macam buruk kepala. Macam anjing buruk kepala. Orang Mekah tak pun nak cara dah ke Nabi. Tapi Nabi terus buat kerja. Nabi pergi ke Mina. Ni orang hok pergi Mekah baru balik Mekah ni. Reti sikit masa duduk Mina tu. Nabi duduk jaja Islam. Aslim taslam. Aslim taslam. Ni kerja Nabi. Pergi jumpa kabilah ni aslim taslam. Mu terima Islam, mu selamat. Mu terima Islam, mu selamat. Tu je buah hak Nabi keluar. Nabi tak pikir betis. Tak pikir harta. Nabi bawa mari satu cara hidup yang diredai oleh Allah Ta'ala. Aslim taslam. Kamu terima Islam, mu selamat. Mu terima Islam, mu selamat. Ada beberapa kabilah yang tanya, ada kecenderungan nak bersama Nabi. Tapi tanya dulu, wahai Muhammad, kalau kami bersama kamu masuk Islam, mu boleh tak jamin kami ni selamat daripada kabilah-kabilah besar hak jahat, hak yang sentiasa rapah hak kami, hak yang sentiasa buat jahat kami ni wahai Muhammad. Kata Nabi, tengoklah dulu, kita cubalah. Kalau cuba, dok yakin lagi lah, kami tak boleh nak sama mula wahai Muhammad. Mari pula kabilah. Bila Nabi kata aslim taslam, duk epek dah Muhammad. Kalau kita sama demo nak win apa kita? Tengok tu. Tanya lalu nak win apa kita? Tengok dulu atas rezeki Allah Ta'ala lah. Kalau gitu tak apalah, biar dulu wahai Muhammad. Tengok tak, semasa Nabi duduk jaja Islam ni, subhanallah, di sana ada manusia yang sedang perhati Nabi. Macam kita juga. Tengok sembahyang berjemaah, mari dengar ni, orang sedang perhati kita ni. Ada orang perhati kita. Nabi buat kerja tu, tengah-tengah Nabi duk kempen orang biar terima Islam tu, ada orang perhati Nabi. Mereka itu ialah kumpulan Aus dan Khazraj yang berasal daripada bumi Yathrib. Mereka ni teruja sangat pasal dia mendengar paderi-paderi pendeta-pendeta Yahudi daripada Nabi Qainuqa dan Quraizah yang mengajar kitab Taurat. Yang di dalam kitab Taurat tu ada busyra bimaji'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berita gembira tentang kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi dia tahu sifat-sifat Nabi, perangai Nabi, tubuhan Nabi, cakapan Nabi semua dia dengar. Pengajaran daripada puak Yahudi yang duduk di pinggir Madinah. Jadi dia tengok, tubuhan Nabi, cara cakap Nabi. Ya dah ni Nabi akhir zaman ni. Kata 13 orang. 13 orang tu tak sekam. Tak pernah tengok muka Nabi. Tak pernah tengok muka Nabi sebelum ni. Hak dengar cerita daripada kitab Taurat je. Dengar ujung-ujung dengar Muhammad ni tak pernah pelawak. Muhammad ni orang yang baik, orang hak suka tolong orang. Tu je. Dengar je, tak tengok mata. Subhanallah. Dan mereka ni pula Aus dan Khazraj, puak hak yang suka balah. Balah kerana benda hak remeh-temeh. Siapa mereka ada satu hari dinamakan Yaumul Bu'as. Yaumul Bu'as ni maksudnya hari yang mereka akad pedang nak berbunuh satu sama lain pasal masalah binatang. Binatang. Kambing Aus, kambing Khazraj. Kambing Aus, dah kambing mana adakah? Dia berjalan, kita tengok ada rumput, kira ya. Jadi, hak yang kambing Aus ni, dia salah pergi sempadan. Pergi sempadan Khazraj. Khazraj kata, ni bukan kambing kita ni, kambing puak Aus ni, kata dia. Dah, akad pedang lah. Akad pedang. Nak pergi balah, la ilaha illallah. Halal je lah. Tapi dah, pasal apa? Pasal, sifat mereka suka balah tu. Cuba tengok molek. Manusia, hak yang begitu sifat dia, dia boleh tengok keadaan Nabi tu, dia boleh berubah. Kesannya apa? Kesannya orang Mekah tolak tua. Nampak tak? Orang Mekah hak tolak tua ni bukan orang lain, waris Nabi. Waris Nabi, lepas tu Nabi hak duduk di Gua Thur. Allah, tuan-tuan. Cuba tengok molek. Nabi berhijrah umur berapa? Umur berapa? 53 tahun. Khabak bukit tu. La ilaha illallah. Sejam baru sampai atas tu. Umur 53, kita umur 30 tahun pun berjelek. Nabi naik atas pasal apa? Semata-mata nak selamat agama Allah Ta'ala. Pasal perintah Allah. Allah khabar dah, wahai Muhammad, naik Khabak bukit ni. Naik dia. Orang Mekah pula, dia cari Nabi, nak sebut dialog yang berlaku di antara orang Mekah ni. Bila cari tak jumpa dah ni, bagaimana mereka kata, hak yang bijak di antaranya Umayyah bin Khalaf. Habis laju mana pun unta ataupun kuda hak Muhammad bawa malam ni, dia tak boleh melepasi daripada area bukit ni. Mari kita khabar bukit ni. Pasal bukit ni bertengok semua dataran di Mina ke apa. Khabar bukit tu. Siapa pergi umrah pergi haji, khabar bukit tu. Bila naik atas tengok, bertengok jang hok yang duduk Mekah. Apa? Mina tu nampak tu. Kemah-kemah warna putih. Melepak putih. Nak kabarnya. Jadi orang Arab tu naik. Bila sambil-sambil naik, dia cakap. Nabi duduk lagu tu. Nabi dengar. Cakap perang dia ni. Sambil-sambil dia naik, dah yang kita duk khabar bukit ni apa? Kata. Dia tanya sama diri dia. Dah pasal nak cari Muhammad . Dah Muhammad tu siapa? Orang lelah kita khabar bukit ni. Muhammad tak ada waris kita. Waris kita, dia mengaku waris kita. Waris kita bukan orang lain, kita kenal dia. Dah yang susah sangat kita khabar bukit, tak penuh hayat-hayung khabar bukit ni. Ada benda atas bukit ni. Puk-puk dia panggil. Akhir sekali, 100 ekor unta. Bawah kata dia. 100 ekor unta. Dia harga 500,000, separuh juta. Oh ya sungguh pasal nak cari bitis. Nak benda. Sanggup khabar bukit. Walaupun tak pernah khabar bukit. Nak kabarnya. Makna, nak sebutnya pengiktirafan orang Mekah akan Nabi. Mereka kenal Nabi dan mereka puji Nabi. Pasal apa mereka tolak juga Nabi? Nampak tak? Maknanya apabila ada orang tolak tuah, tolak kebenaran daripada Allah, maka di sana mesti ada Allah Subhanahu Taala akan lantik orang lain untuk bawa kerja agama Allah Taala. Islam bukan hak Nabi Muhammad, hak Allah Taala. Walaupun Nabi mati, Islam tetap akan berlangsung. Pasal Islam hak Allah. Allah tak mati.
Bukan mati, tak tidur pun Allah Ta'ala ni. Ini kena faham. Maknanya daripada orang Mekah tu tolak tua. Tu dia. Dia tolak tua. Tuhan Allah latih orang yang hak duk suka balah nu. Aus dan Khazraj. 13 orang duduk epek Nabi. Duduk epek, jumpa Nabi. Bila jumpa Nabi, Nabi berkata aslim taslam. Mu terima Islam, muslimat. Kami tengok dah tadi tu Muhammad kata itu. Kami tengok dah berarti dah mu. Jadi kami tengok pula kami cakap dah sama kami ni mu ni Nabi akhir zaman. Kata puak Aus dan Khazraj ni. Kami tengok berarti betul dok dengar kitab Taurat yang kami belajar ni. Memang betul dok dari sehum pun wahai Muhammad. Kalau gitu wahai Muhammad, kami tengok susahnya membawa agama ni, hak ajaran hak mu nak bawa kepada manusia wahai Muhammad. Kami sanggup bersama kamu wahai Muhammad. Kata dia, subhanallah. Akhirnya kata Nabi, kalau mu sanggup terima Islam, hari ni kamu kena berjanji. Berjanji untuk banner peribadi. Untuk banner peribadi. Dipanggil Bai'atun Nisa. Perjanjian Aqabah yang pertama tu dipanggil Bai'atun Nisa. Perjanjian perempuan. Pasal apa? Perjanjian yang tak melibatkan tumpah darah. Pembinaan peribadi. Kalau mu terima Islam, kamu balik mula kamu ada masalah. Balik cuma yang pertamanya, mu jangan bunuh orang, mu jangan kena orang, mu jangan rapah orang, mu jangan curi orang, mu jangan berzina, mu jangan minum arak. Nabi nak bina peribadi dulu. Tak apa Muhammad ada masalah, kami terima. Kami terima. Nampak tak? Orang yang dulu je tak sekung, tengok Tuhan polis. Allah Rabbi. Serta merta berubah, sanggup berbai'ah dengan Nabi. Makna nak sebutnya, hijrah ni bukan benda barang. Hijrah ni boleh berlaku apabila adanya hasrat dalam hati kita ni nak bina peribadi ikut apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dia balik Madinah, dia duk cerita puak-puak dia, aku jumpa Muhammad Nabi akhir zaman. Lagi seronok puak-puak dia. Aku nak tengok juga, aku nak tengok juga, nak pergi juga. Akhir tahun depan, perak. Mereka akhir rekah cerita je, buat perjanjian yang kedua, Aqabah yang kedua, dipanggil Bai'atul Harbi. Muhammad, kami tahu keadaan kamu di Mekah wahai Muhammad. Marilah Muhammad kampung kita wahai Muhammad. Orang Madinah jemput Nabi pergi kampung dia. Pasal apa? Mekah bukan tempat dia dah wahai Muhammad. Kami dengar macam-macam dah beritanya. Hak kemucuknya nak bunuhmu wahai Muhammad. Nampak tak? Akhirnya mereka berjanji sekitar 70 orang lebih ni sanggup mempertahankan Nabi seperti mana pertahan anak isteri mereka. Akhirnya Nabi kata, okey, kalau begitu bersedialah nak kabar. Subhanallah. Barulah Nabi bersedia nak berhijrah. Subhanallah. Akhirnya Tuhan perintah untuk berhijrah. Baik. Apa nak sebutnya ialah bagaimana dalam proses hijrah ke, Isra' ke, apa ke, kalau sekiranya dalaman tak berubah, dia tidak boleh buat apa-apa. Amun nak sebut tuan-tuan, ayat kita baca, ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ayat ni, pelik ayat ni. Ayat ni sebenarnya kalau baca kitab tafsir, sebahagian ulama tafsir mengatakan ayat dituju kepada Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Seorang yang paling pengak. Faham? Paling pengak. Tak faham sudah. Tu dia. Belajar lah sikit. Nama tu tak boleh langsung belajar. Tanya orang bahasa orang Terengganu. Paling pengak. Abu Lubabah ni dia paling pengak Bani Quraizah. Bani Quraizah kabilah Yahudi. Kabilah Yahudi yang tahu perimpangan Nabi dan takut sangat nak khianat Nabi. Pasal itulah kabilah yang pertama hak Nabi halau daripada bumi Madinah, duk sepadan Madinah, apabila Nabi sapa di Madinah ialah Bani Nadir. Huyai bin Akhtab An-Nadari. Hak ni yang paling pengak sekali. Tapi Allah Ta'ala tengok tu kuasa Allah. Anak dia Zainab bintu Huyai, Nabi nikah. Nabi nikah dengan Zainab. Semasa Nabi buka Khaybar tu, Nabi nikah dengan ni. Ini satu-satunya isteri Nabi datang daripada kabilah Yahudi. Subhanallah.
Bagaimana tengok tu? Bila Nabi nikah dengan Zainab, kendor belaka dah. Hak yang puak Nabi, hak paling jahat dengan Nabi. Dialah orang hak yang sanggup nak bunuh Nabi. Nabi pergi kepada puak kabilah Nadir. Dia Nabi ni sallallahu alaihi wasallam buat macam anak beranak. Pasal apa? Sudah berlaku perjanjian. Nabi duduk di Madinah. Dah berlaku perjanjian. Nabi buat macam adik-beradik, anak beranak lah. Tapi dia ambil kesempatan nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapalah Allah Taala jaga Nabi dengan selamatkan diri dengan bisikan daripada malaikat Jibril alaihi salam. Baik. Bila berlakunya ijla' bain Nadir, ni Huyai bin Akhtab tak puas hati lagi. Sanggup dia pergi ke Rom. Sanggup pergi ke Rom. Jumpa dengan Herakl. Jumpa dengan Abu Sufyan di Mekah. Hasut kabilah-kabilah Arab. Najran dan sebagainya supaya bersatu. Kena perutuh juga kerajaan Nabi SAW ni. Kena perutuh juga kabarnya. Pasal kalau tak perutuh, dia akan melebar sikit demi sikit. Ni kata Huyai bin Akhtab. Akhir sekali berlaku je peperangan Ahzab. Berlaku peperangan Ahzab, datang pertolongan daripada Allah. Ribut taupang, habis terbang. Kemah-kemah, letang pukan lari. Untuk kuda habis lari. Siapa mereka? Bila dah habis perang tu, Nabi masuk rumah, Nabi letak senjata, Nabi mandi. Tengah-tengah Nabi mandi, Malaikat Jibril mari dengan tunggang kuda. Tunggang kuda. Malaikat dia boleh berubah. Allah Ta'ala beri dia lesen. Qudratut tasyakkul dipanggil. Syaitan pun boleh juga. Syaitan boleh berubah juga. Syaitan lagi hebat. Dia qudratut tasyakkul dia dua. Syaitan. Malaikat saja. Dia boleh berubah rupa baik je malaikat ni. Malaikat dia berubah rupa comel je. Rupa baik. Biasa Jibril akan berubah dengan seorang budak muda. Nama dia Dihyatul Kalbi. Tapi syaitan dia boleh berubah dua. Yang pertama berubah dengan orang baik. Yang kedua boleh berubah dengan orang jahat. Rupa bentuk jahat. Jarang ada kan. Masa perang Badar. Syaitan duduk depan kali kan. Cepat. Kita sembelih Muhammad. Cepat. Itu dia. Bila Allah buat turun malaikat 5,000 putih melepak, pakai serban, ada pedang senok, dia kata, Gi. Dia gostang. Dia gostang. Nama tu? Kata Abu Jahal, apa musuh kita pergi, mu balik, mu undur belakang. Mu tak tahu apa benda aku tengok. Faham tu? Maknanya dia tengok malaikat. Mana syaitan masa perang Badar, dia berupa orang comel. Masa juga Nabi nak berhijrah. Puak Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'in, An-Nadhr bin Haris, Al-Walid bin Mughirah ni nak bersidang di Daun Nadwah. Di Bukit Marwah. Orang pergi Mekah. Mana orang pergi Mekah? Ada? Sini. Ada? Mana? Kedak alik dak alik sudah. Hak demo duduk sae tu, Safa Marwah tu, hak tiba siapa di Marwah tu kena ingat molek. Di situlah tapak parlimen Mekah yang dipanggil Daun Nadwah. Situ tempat gubal undang-undang. Situlah mereka berkumpul nak jatuh hukum ke Nabi. Subhanallah. Jadi bila jatuh hukum, mereka akan pergi ke Bukit Safa nak buat istiharat apa-apa undang-undang baru di Mekah ni. Maka duduk di Bukit Marwah tu, bila Abu Jahal, Abu Lahab nak mikir macam mana nak uruskan Muhammad, pasal seorang-seorang tak ada dah ni. Di Mekah tak ada orang dah. Dia terasa tengok. Hamba minta maaf, hamba lain sikit daripada orang lain nak cerita pasal hijrah ni. Biarlah, dia merasa pening lah. Tamu cerita setambu. Nak sebutnya, hijrah ni mengajar kita kena renung sikit. Orang Arab Mekah, bila bangun tidur, dia pergi ke pasar. Dia terasa dok meriah mana dah. Maknanya, ada orang tadak Mekah ni. Nak kabarnya, orang Mekah ni dia buat culaan. Dia tengok di rumah ni, siapa tadak ni. Rumah mana kosong berseben kabarnya. Lah, dia perhati tengok, hak tadak Mekah ni, orang hak ikut Nabi belaka. Nampak tak?
Waktu malam siapa pun pergi hijrah, keluar Mekah. Siapa malam keluar hijrah. Siapa ada disebutkan dalam kitab sejarah tu 80 orang lebih pergi berhijrah. Memang 80 orang lebih masa dulu memang terasa sangatlah. Dulu yoya di pasar senyap lah ni. Ditampur hebat pula dengan apa hak yang dibuat oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni tak campur nesu. Dia naknya mata terang-terang pasal dia orang beken. Orang nelang. Dia tapah poster faham tu. Siapa hak yang nak tengok bini dia janda, anak yatim hak tungguan besok, amu nak keluar daripada Mekah ni. Hak ni hak yang menyebabkan nak kabarnya Abu Jahal rasa kecut perut. Oh, Allah sampai gitu semua berani pak. Kek gi sikit habis dia keluar Mekah, dia bina kekuatan dia luar, dia serang kita mampu kerah kita. Ini punca dia sebenarnya. Jadi sebelum Muhammad keluar kita kena buat sesuatu. Dia buat culaan nak kabarnya. Lepas tu gak puak kafir ni pula bermesyuarat. Dia reti bahasa mesyuarat. Kita ni mari semaya je mesyuarat tak reti. Ini masalah dia. Minta maaf lah. Minta maaf. Nak marah Abdul dia apa? Sebut berhijrah, tapi tak berlaku sebenarnya kita ni. Mesyuarat tak mugi culaan tak buat. Nampak tak? Ni kita hak duduk taman kita ni berapa hotel rumah. Lepas tu ada wakil tak setiap rumah tu mari surat kita. Ada tak culaan kita bapak siapa wakil rumah nombor 65 ni pasal apa tak mari surat ni? Ada buat ke tak? Ni Abu Jahal buat tu. Subhanallah. Dah pasal nak cerita pasal hijrah macam maaf ni. Nak khabar je. Abu Jahal dia buat culaan. Subhanallah. Bila buat cubaan, pergi ajak mesyuarat. Nak mikir macam mana nak buat ke Muhammad ni. Subhanallah. Bila nak masuk darun nadwa, syaitan duk nunggu dah tepi pintu. Syaitan pula pakai comel. Pakai jubah, pakai serban, janggut panjang. Dia pakai jubah daripada ahli Najd. Bila dia Abu Jahal nak masuk, tengok ada orang tua. Dah mu ni siapa? Tak kenal. Kata syaitan, aku mari sini nak bincang denganmu. Nak urus guna Muhammad ni. Guna baca dah. Nombor tu, baca dah rahsia tu, guna cerita. Tak sungguh kita nak bincang dengan Muhammad ni. Kalau gitu masuk lah kata dia. Nak kabarnya. Maknanya mereka mesyuarat. Syaitan pun mesyuarat. Allah la ilaha illallah. Nampak tak? Tiba-tiba kita orang beriman. Umat Nabi SAW tak bermesyuarat. Aku nak mayang je. Nak pergi belajar je. La ilaha illallah. Nampak tak ni? Allah sebut ada satu surah. Nama surah Syura. Wa amruhum syura bainahum. Satu surah nama surah Syura. Kenalah mesyuarat. Subhanallah. Kena ada buat culaan dia. Dia kerja hak kita kena buat. Minta maaf ya kalau marah-marah. Nak sebut kita nak betul semula. Baik, bagaimana nak sebutnya? Hak yang duduk di Madinah dulu. Bagaimana ada seorang Nabi sedang mandi. Balik daripada Doslera habis perang Ahzab. Malaikat Jibril mari naik kuda. Naik kuda siapa tepi pintu rumah Nabi. Malaikat Jibril tanya Aisyah. Muhammad mana? Abang mandi. Allah, Muhammad mandi dah. Tak jatuh dah. No. Ada orang khianat tu. Ada orang khianat ke Nabi tu. Panggil Nabi tu. Nabi keluar serta merta. Air nitik lagi di rambut Nabi. Pakai baju, ambil pedang semula, perak naik atas kuda. Menatu dia tengok. Sayyidina Ali tengok. Rasulullah, turun. Biar aku pergi saja. Ni biar aku je pergi. Kata Sayyidina Ali. Kata Rasulullah, tak apa lah. Rasulullah boleh uruskan ni. Dia pergi dengan malaikat Jibril. Siapa di betul-betul di pintu. Pintu masuk kabilah Bani Quraizah. Nabi berhenti situ. Nabi berhenti. Nabi panggil dengan satu ucapan yang sangat menakutkan puak-puak Quraizah. Tersentak semua orang yang duduk di kabilah tu. Nabi kata, ya ikhwatal qiradata wal khanazir. Puak beruk, puak babi. Nabi kata. Minta maaf lah. Jangan kata, Ambu kata gitu, faham tak? Ambu pun malu juga, malu keserebang ni, faham tak? Tapi nak suruh terjemuh, biar mudah faham. Nabi berhenti depan dengan kampung puak Quraizah tu. Nabi kata, puak-puak beruk, puak-puak babi.
Nampak ibarat dia. Minta maaf dia tak percaya baca kitab tafsir. La ilaha illallah. Cerlah yang kamu. Apa lagu ni akademik ni. Ni ilmu, bukan mereka-reka. Ambo dia bertanggungjawab depan Tuhan esok ni. La ilaha illallah. Nampak tu? Mari Abu Lubabah. Abu Lubabah bin Abdul Muzin ni seorang yang kaya. Anak ramah, pengaruh ramah di kabilah Quraizah. Dia pergi jumpa depan Nabi. Ya Abul Qasim. Oh lembut pula. Lembut pula sebelum dia caci Nabi hasil hasutan daripada Huyai bin Akhtar. Dak cukup tanah dia maki Nabi. Tapi bila tengok Nabi panggil lagu tu setok dia. Akhirnya pergi kat Nabi. Ya Abul Qasim. Dia panggil Abul Qasim. Tak panggil Muhammad dah. Dia panggil Abul Qasim. Memang orang Arab kebiasaannya tak panggil nama. Dia panggil panggilan kunyah dia panggil. Kalau kita ada anak lelaki sulung, maka dibankan dipanggil Abu tu dengan anak sulung kita. Contoh hamba ada anak sulung nama Muaz. Dia panggil hamba ni Abu Muaz dipanggil. Jadi anak Nabi kita ni ada 7 orang kan. Hak sulung dia Qasim kan. Ke tak ingat? Budak pasti ingat. Anak Nabi kita ada 7 orang kan. 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah kan. Oh kalau ingat ni start mutu masuk lautan Nampak tak? Rasa kasih Nabi hak ni pun dak ingat. Baik, nak sebutnya kata Abu Lubabah ya Abul Qasim, wahai ayah kepada Qasim, lasta fahasyan. Kami sebelum ni kenamu ni bukannya mulut celupar. Tu dia. Nampak tak? Oh, marah sangat Nabi kata lagu tu. Nampak tak? Padahal dia tak sedar yang dia khianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itulah Allah turun ayat ni. Ayat kita baca tadi tu. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Innama amwalukum wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim. Ambo tengok kitab tafsir sangat bimbang. Yang pertama, ayat itu turun ke Nabi ketika mana Nabi duduk depan puak Yahudi. Tapi ayat ni Nabi Allah serunya orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tuan-tuan tengok, ada satu Abu Bakar Al-Jazair dia buat tafsir dia. Dia kata ni sangat bimbang. Pasal apa? Pasal kalau sekiranya orang yang beriman ada sifat macam orang Yahudi. Dia ada sifat macam orang Yahudi. Hak yang sebab turun ayat ni kerana puak-puak ni khianat ke Nabi. Khianat walaupun mereka mengakui sebelum 5 Hijrah memang mereka ni orang yang taat ke Nabi. Walaupun Nadir khianat ke Nabi tapi mereka tak khianat Quraizah ni. Tapi oleh kerana dihasut akhirnya Nabi tengok, Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril masa perang Ahzab sebahagian hak 10,000 duk kepung Madinah ni di antara sebahagiannya orang Bani Quraizah. Nampak ni yang menyebabkan Nabi dak habis mandi naik semula atas unta, atas kuda pergi pada kabilah Quraizah. Pasal apa? Pasal nak khabar Islam ni mesti berdaulat. Islam tak boleh dikhianati. Dan nak sebutnya Abu Lubabah bin Abdul Muzin ni yang antaranya. Abu Lubabah bin Abdul Muzin dia orang hebat. Harta banyak, anak ramai, pengaruh banyak. Tapi pasal apa dia tak boleh juga ikut Nabi? Walaupun dia mengakui Nabi yang baik, pasal apa tak ikut Nabi? Allah Rabbi. Ni persoalan dia. Ni persoalan. Nak sebut, nak kait, nak relatekan ayat ni dengan hubungan dengan kita sekarang ni. Kita kena faham bahawasanya Nabi berhijrah kerana nak daulat Islam. Bukan kerana nak ajak orang masuk Islam saja, tidak. Tapi nak daulatkan Islam. Masa Mekah Nabi ada ramai ada orang Islam. Ramai ada setengah pendapat ahli sejarah kata sampai 4 atau lebih masuk Islam. Ada orang Islam tak, tapi oleh kerana Islam tak didaulatkan, tak boleh duduk di Mekah. Bagaimana Nabi berhijrah, walaupun tanah air Nabi hak Nabi sayang sangat.
Subhanallah. Siapa pekat Nabi berjalan keluar Mekah. Nabi berjalan setapak, Nabi tengok Mekah, Nabi cakap Mekah, innaki la arda ahabbu ilayya. Allah muni Mekah, bumi yang sangat aku kasih. Kalau doklah kerana orang hok duduk kampung muni halau aku tak akan keluar daripada Mekah. Subhanallah. Nak kabarnya. Ni patut makna sebut je yang menghalang kita daripada buat perubahan. Dan benda ni lah benda yang paling susah untuk dibuat perubahan oleh Nabi sendiri. Bukan orang lain, Nabi sendiri. 13 tahun duduk Mekah, tak berjaya. Tak berjaya nak mengubah ni persekitaran Mekah dengan pemikiran, dengan i'tiqad yang mereka anuti. Nabi sendiri 13 tahun nak kabarnya. Tidak ada satu pun ibadat yang diwajibkan oleh Allah di Mekah kecuali solat. Solat tu pun setahun 6 bulan sebelum Nabi berhijrah. Hak lain bangun tidur, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah wajtanibut taghut. Tu je kerja dia. Kerja hak Nabi ajar dua tu je. Sembahlah Allah, jangan syirik. Jangan sembah patung. Kabur kehaibatan Allah. Beritahu jahatnya makhluk ni. Hak yang nama patung ke apa ke ni tidak ada beri manfaat dan mudarat. Tapi pasal apa orang Mekah tak nak terima? Orang cerdik belakang. Oi, bukan orang tak cerdik. Umayyah bin Khalaf 200 orang. 200 orang kuli batok saja. Nak kabarnya. 200 orang. Ni saudagar besar. Dia ada kilang di Syam. Ada kilang di Syam. Pasal orang Mekah ni otak bijak negeri. Tu Tuhan turun ayat li'ila fi Quraisy. Siapa mereka Allah dedah rahsia puak Quraisy ni. Hebat dah hebat orang Quraisy. Sudah ada rihlat asy-syita wa saif. Sudah ada dah perjalanan pergi uruskan perniagaan di bumi Syam, di bumi Yaman. Subhanallah. Hebatnya orang Arab ni. Tapi pasal apa kebijaksanaan tak nak terima apa yang Nabi bawa? Subhanallah. Ini persoalan dia. Macam kita juga. Macam kita juga. Kita dia duduk di Sya'alan. Rasa belagak lah. Rasa belagak lah walaupun kita ni hebat doktor ke profesor ke apa ke. Kalau dah ikut pelang hak seperti mana Nabi bawa, jangan harap lah. Tak ada apa istimewa depan Allah SWT. Ini benda yang perlu kita muhasabah. 13 tahun nak ubah pemikiran cara hidup cukup susah. Tapi tuan-tuan, bagaimana? Ambo cuba tuan-tuan balik baca kitab Sahih Bukhari. Kitab yang pertama, Kitabul Iman, Kitab Bad'il Wahyi. Kitab Bad'il Wahyi, hadis terakhir yang dibawa oleh Imam Bukhari, cerita Abu Sufyan dengan Herakl. Balik baca Allah comel sungguhlah kalau tuan-tuan baca sejarah ni. Nampak tu? Herakl tanya keadaan Nabi. Lepas tu kita pentingnya duk sebut benda-benda baik di siapa mereka Abu Sufyan. Abu Sufyan kabur pada Herakl. Aku rasa sudah aku ni ikut agama Muhammad juga kata dia. Kata Abu Sufyan nak kabarnya. Pasal apa? Pasal duk sebut kehaibatan, duk sebut keistimewaan Nabi SAW. Nak tipu tak boleh. Pasal raja besar, kuasa dunia kan, Rom. Macam Obama tanya kita. Dia kan nak tipu Obama. Ni, ibarat dianya. Abu Sufyan terpaksa kabur benda-benar kepada Raja Herakl. Dia tanya, tanya. Pengikut Muhammad ni guana, kuhab tambah, kuhab berkurang. Apa hak dia bawa? Dia ni keturunan macam mana? Ayah dia siapa? Ni Herakl tanya belakang. Abu Sufyan jawab betul-betul hak ke? Katalah diri dia sebutlah hadis tu. Panjang hadis tu. Kata Abu Sufyan, memang aku nak nipu kau kata dia. Aku nak pelawak kau ke dia. Tapi aku terasa kalau aku pelawak, lah percobor kau kata dia. Bila aku ni orang tahu pelawak, memang habis tak layaklah aku memimpin orang kata dia. Tengok tu. Tengok tu. Abu Sufyan belum Islam, dia ada keizahan juga. Keizahan tak berpelawak. Ni atas darat kering pelawak ni. Kata 1,200, ni mari 650 je. Oh la ilaha illallah. Tak sungguh. Kita serabut perut juga nak kabarnya.
Tak apalah ustaz, asal boleh kata dia. Allah hak sungguh lah. Nampak tak? Ni nak ubah pemikiran, nampak tak? Dah balik rumah baca kitab Sahih Bukhari, cukup comel. Siapa pekat di akhir dialog Herakl dengan Abu Sufyan tu, Abu Sufyan kata, sudah aku masuk Islam kau kata dia. Dan Allah Ta'ala membenarkan dia masuk Islam. Subhanallah. Baik, tuan-tuan. Nak sebut balik semula pada Abu Lubabah tadi. Abu Lubabah Abdul Muzin ni orang hebat. Bukan ada hebat. Pasal apa dia boleh lawan Nabi, dia boleh khenakkan Nabi SAW. Walaupun dia tahu Nabi ni seorang yang hebat. Dan Nabi pula masa tu yang memerintah negara Islam di Madinah. Pasal apa yang boleh khenakkan Nabi? Ini nak beritahunya kerana dua faktor. Ingat molek tuan-tuan. Allah Ta'ala panggil. Wa'lamu. Kena reti belaka. Ibarat dia. Annama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya sesungguhnya pertama, harta kamu. Amwalukum. Yang kedua, auladukum. Betul sungguh kita renung sungguh-sungguh. Pasal apa orang? Orang Islam sendiri, dia tak berapa nak taat pada Allah. Tengok renung sungguh-sungguh rupa ada sakak dengan harta. Yang pertama mungkin harta hak dia boleh sumber hak tak betul. Sumber yang tak betul. Bila sumber hak tak betul, dia beri makan pula pada anak isteri, maka berlipat-lipatlah dosa dia. Dan ingat baik, Nabi beri amaran sungguh kepada sahabat-sahabat bab makanan ni. Abu Bakar dia jalak khadam dia, hak yang diberi makan roti, hasil daripada hak dia kabur. Bukan dia berjudi, pun dia kabur pada sayur rodong dia, hak jahiliah tu. Dia kabur kebetulannya betul. Kawan ni wi hadiah, beli roti, wi makan pada Abu Bakar. Sahabat dia mari cakna. Dia tanya pada Abu Bakar, makan apa? Roti lah. Dia mau tahu semua anda tak tahu. Ni kesan roti daripada bekas judi kata dia. Dia jalak sampai merah mata. Keluar ijai ibarat nak kabarnya. Tak mewih je batang tubuh dia ni ada sumber haram. Subhanallah. Ni pasal tu benda harta ni ia boleh banyak merubah keadaan hidup kita. Betul suatu hari Nabi duduk di Madinah, subhanallah. Nabi tengah mengajar. Tiba-tiba ada budak main. Budak main, jatuhlah benda hak yang main tu tengah-tengah Nabi hak duk mengajar. Nabi buat sejid, buat apa pun, Nabi mengajar. Macam tengok Nabi hak buat daripada Mekah, berjalan nyok sampai di Quba. Buat sejid. Ni siapa-siapa pergi Masjid Quba sepatutnya dia kena feeling duduk Quba tu. Tapi ambil juga gambar. Ini masalah. Allah rakyat sungguhlah. Tapi mungkin kerana kita tak terasa mungkin. Kalau ataupun tak tahu. Ataupun tahu tapi tidak rasa apa. Di Masjid Quba ni nak khabar sejarah besar berlaku. Nabi duduk di Quba masa nak hijrah. Pasal apa Nabi duduk 3 hari 3 malam. Boleh dah Nabi nak pergi Madinah pun. Quba dengan Madinah dekat aja. Dekat sangat aja. Berjalan 2 jam sampai. Tu paling lambat lah maknanya. Kalau bawa bas naik trengko, naik taksi tu, 10 minit apa? Daripada Madinah ke Quba tu. Lepas siapa Nabi duduk Quba ni? Duk masuk lagi Madinah ni. Ni bijaknya Nabi. Ni bijaknya Nabi. Yang pertama sekali ni nak tengok betul ke tak orang Madinah ni bersedia untuk terima Nabi. Kewak lalak Nabi atur risikan. Betul tak orang Madinah ni nak sambut Nabi. Tengok dulu. Kah ada perangkat. Kah ada tipu daya. Nampak tu? Ni bijaknya Nabi. Bila risikan kabar, Rasulullah. Ya sungguh Rasulullah. Budak-budak orang tua, orang Yahudi pun duk khabar pokok khema ni. Nak tengok ada duk lagi Muhammad siapa ni. Nak kabarnya. Subhanallah. Maknanya betul benda tu berlaku. Yang kedua, nak tunggu sahabat. Hak yang dalam perjalanan lagi. Di antaranya Mus'ab bin Umair. Hak yang masa tu dia diarah oleh Nabi pergi ke Madinah dah. Ngajar Quran. Dia balik tak temu dengan Nabi. Siapa di Mekah dengar cerita, riuh dah ni, Muhammad tak ada dah. Tak guna duduk Mekah. Dia pun pergi berjalan semula ke Madinah.
Nak sebut tuan-tuan, di Masjid Quba ni berlaku dua peristiwa besar. Yang pertama, air mata Nabi tumpah di Masjid Quba ni. Menangislah keadaan teresok-esok di Masjid Quba ni. Ketika mana Nabi tu mengajar macam ni, macam kita ni. Bangun Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, mu tengok orang belakang tu, mu kenal tak Rasulullah? Nabi tak kenal. Nabi tak kenal. Mu tahu Rasulullah, itulah dia Mus'ab bin Umair. Allahu Rabbi. Mus'ab bin Umair pakai baju masa tu hak macam baju guni. Lepas tu bertapung-tapung pula. Ada setengah ahli sejarah kata tapungan tu ada orang bilang lebih daripada 20 tapung nak kabarnya. Nabi bikah bangun, mengalir air mata Nabi ingat peristiwa Mus'ab ni. Pasal apa? Di Mekah ni Mus'ab anak bangsawan. La haula wala quwata illa billah. Ayah kaya raya. Kalau dia keluar daripada rumah, orang hak pegang jubah tu hampir 10-8 orang. Zaman dulu, hak yang jubah labuh ni melambang kehebatan dan kekayaan. Lepas tu di awal Islam, Nabi marah pakai jubah labuh. Marah kalau jumpa dalam kitab-kitab apa ni, kata hak yang marah jubah labuh tu betul lah. Ni hadis yang dinasahkan. Lepas Nabi ngajar, nak pakai labuh pun tak apalah, tapi jangan sampai melerek. Tapi jangan syarat, jangan ada perasaan sombong. Boleh nak pakai pun. Nampak tu? Macam juga orang puang pergi ziarah kubur. Masa mula-mula Islam, orang puang tak boleh. Haram pergi ziarah kubur. Pasal apa orang puang ni memang tak erti bahasa. Memang tak erti dia. Payah dia. Dia emosional lebih. Pergi kubur tapau muka. Lepuk tapau muka. Kapur rambut dada pula. Petak pula. Rambut pula. Nampak tu? Dia panggil an-ni'ayah dia panggil. Padang dah. Suami aku mati dah. Siapa nak tangguh aku pula. Duk Melayu gitu. Ni orang puang. Masa mula-mula Islam dulu. Nabi marah orang puang pergi kubur. Nampak tak? Tapi bila Nabi dah ajar dah. Akhir Nabi kata, pergilah kubur. Ziarah kubur. Pasal apa? Pasal boleh ingatkan mati. Subhanallah. Ni dia panggil hadis nasikh wal mansukh. Hukum dia. Dia nak sebut Mus'ab ni di Mekah lu orang hebat. Bila dia terima Islam, tengok. Ayah dia buang dia. Kalau mu nak ikut Muhammad, boleh wahai Mus'ab. Tapi sesedek pun harta aku tak ngalir kamu. Allah Rabbi. Nak kabur kata Mus'ab tak apalah, ada masalah apalah. Allah Rabbi. Hebatnya iman Mus'ab. Diuji sampai gitu semua. Macam tak Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas diuji dengan keluarga juga. Ambo sebut ni bukan nak suruh kurang ajar, bukan. Nak kabur bila bertembung prinsip, bila bertembung dengan dasar, siapa perekat dengan mak ayah pun, kita terpaksalah berpisah di sana. Sa'ad bin Abi Waqqas, tak ada lah. Kalau orang Mekah tu nak kabur je, kau tengok budak muda hak baik, Sa'ad. Rela tak pergi kerja, masuknya. Rela makan apa hak ada, nak tangguh apa ni, nak jaga mak hak yang sakit, nak kabarnya. Baguslah Sa'ad ni, duk cari ke mak dia, duk ayang mak dia. Siapa mereka Allah anugerahkan Sa'ad ni masuk Islam, terima hidayah daripada Allah Ta'ala. Siapa mereka mak dia warning kepada Sa'ad. Sa'ad, mu murtad dah Sa'ad. Dia. Mak dia marah ke dia, mu murtad dah Sa'ad. Nampak tak? Mu dok belah jasa orang tua-tua apa dia Sa'ad. Nampak tak? Boleh mu dok ikut nenek moyang kita dah, kata mak dia. Wahai Sa'ad, kalau mu ikut lagi Muhammad ni, mu akan tengok mak mu mati ke buluran, mogok lapar. Nampak tak? Sa'ad tetap dengan prinsip dia. Wahai ibu, nampak tu? Tapi dia tak kasar dengan mak dia. Wahai ibu, kalau ibu apa ni nak mogok lapar, ambo rasa bila lapar mak makanlah kata dia. Tu dia. Tapi kalau nak suruh Sa'ad berubah akidah ni, Sa'ad takkan berganjak wahai ibu. Dia minta izin pergi belajar dengan Nabi. Suatu hari memang betul sungguh mak dia ni mogok lapar sungguh. Tengah-tengah belajar dengan Nabi, orang mari jumpa Sa'ad. Sa'ad, kalau mu nak tengok mak mu kata akhir dia nazak anu nak kabarnya. Memang seorang anak kan. Pergi minta izin dengan Nabi, pergi jumpa mak dia.
Dalam keadaan nazak tu mok tu boleh kepeng lagi. Oh sakit sungguhlah. Saat mu ni dok kena jasa sungguhlah saat. Wapalah ikut Muhammad apa dak. Siapa pekat saat ke bawah hai ibu kalau ada, kalau Allah Taala anugerahkan kepada ibu 100 orang nyawa abahnya, saat tu akan bergerak lagi daripada akidah ni wahai saat. Ho lepas tu gak habis buti kapung kata celaka sungguh mu saat. Sejak mu kawan dengan Muhammad jadi gini. Daripada budak comel jadi habis dia caci. Nampak tak? Ni kawan dengan Muhammad jadi uduh lagu ni. Dah haka pada mak dak cari ke mak ni nak khabar. Subhanallah. Nampak tak? Ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Mus'ab bin Umair macam tu juga. Nabi bangun pasal apa? Nabi teringat kepada Mus'ab hok duk Madinah dulu tu. Pakaian comel, harta banyak, tinggal ke semua ni pasal apa? Terima agama Allah Taala. Berpelukan Nabi, menangis Nabi di Quba tu. Subhanallah. Dan di Masjid Quba ni juga Islamnya Salman Al-Farisi. Ni dua sejarah, tuan-tuan jangan lupa ni. Sejarah yang sangat hebat ni. Cuba tengok gak sejarah Mus'ab bin Umair. Cuba tengok gak sejarah Salman Al-Farisi. Macam mana Tuhan beri hidayah kepada dia. Ha? Sepatutnya kita buatlah macam tu. Tengok Salman Farisi. Salman ni daripada Parsi yang. Daripada Iran nak kabarnya. Daripada Parsi yang. Ayah dia bukan orang sembarangan. Ayah Salman ni orang hebat dari sudut pertanian. Kalau kita kata nak kacuk pokok ni lama dah orang tu ada. Nak kabarnya. Ha? Kacuk pokok ni, kacuk hak tu, hak ni. Dia biasa lama dah ada di Iran tu kabarnya. Hebat dah hebat ayah Salman. Tapi otak dia semampu. Mahal tu. Ia boleh walaupun otak bijak dari sudut hak ni, ia boleh sembuh api. Allah kau sungguh lah. Siapa pekat bila outstation, nak pergi ngajar, nak pergi kabur, nak pergi buat kuliah, nak petang ketah kerja, tempat jauh sikit, dia kabur ke Salman. Mang, mu jaga Tuhan kita dah. Bila nak malam tu, mu unggu api, lepas tu mu jagalah Tuhan kita tu, jangan mampu. Siapa pagi esok, kata dia. Hai, sakit sepada sungguh. Tengok tak? Maknanya kita jaga Tuhan, patut Tuhan jaga kita. Pelik sungguh. Nampak tak? Salman pun buatlah, ayah dia suruh buatlah anak soleh kan. Unggu api. Bila unggu api dia mari mikir, bodohnya aku kata dia. Duduk jaga api ni kata dia. Nampak tak? Lepas tu Allah Taala anugerahkan pencarian. Allah cetuskan perasaan dalam jiwa Salman ni nak cari. Ada tak cara lain hak lebih baik cara agama daripada cara sembah api ni? Perak lalu dia dengar suara orang Kristian duduk buat ibadat, duk nyanyi pasal dia lah. Tu dia pun hitam. Comel hak ni sikit daripada hak nu kata dia. Akhir sekali dia belajar Kristian. Ni perjalanan dia, subhanallah. Tanya paderi. Paderi pun cakap. Akhirnya aku ni duk alim mana, kalau mau nak alim lagi mungkin jalan ke Baghdad. Nama tu, ke Mekah. Nama tu, Mekah jumpalah ramai tok guru besar. Akhirnya dak kabar sepatah ayah dia. Ambil baju, rop jalan cari paderi. Nak kabarnya. Lepas tu dia belajar masalah Kristian, akhirnya dia jumpa lubang. Rupa-rupa paderi ni jahat juga. Nampak tak? Akhirnya dia benci Kristian. Akhirnya dia berkelana pasal dengar ketika itu ada pusat kumpul orangnya di Mekah. Akhirnya dia pergi Mekah. Siapa Mekah dia kena rapak. Dia kena rapak, akhir kena jual di pasar. Ni cerita macam Nabi Yusuf juga ni. Jual pasar, orang Yahudi lah ambil beli, jadi hamba abdi. Ni cerita dia. Cerita nak tercetusnya masuk Islam ni pasal dia dengar di rumah tuan dia, orang Yahudi, dia mesyuarat. Cara mana nak hadapi Muhammad, hak yang nak mari sini ni. Pasal memang kita ni tak boleh nak buat apa dah. Pasal bukan daripada keturunan kita Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman ada dah no di Mekah tu. Dengar ceritanya dia nak mari kampung kita dah ni. Kata puak Yahudi, dia bincang di rumah tu. Orang bangun pagi esok, dia tanya boh dia. Dah, aku dengar sebut Muhammad, kenapa orang kata dia? Budak-budak senyaklah mu kata dia. Lepas tu pada tokai dia kata. Akhir dia tak puas hati lagi. Akhir tanya saya rodong dia hamba abdi ni, dia pun kata Muhammad ni Nabi akhir zaman lah, orang yang baik. Kalau nak tahu dia ni betul tak Muhammad,
Nabi akhir zaman hak disebut kitab Taurat tu, dia ni terima hadiah, tak terima sedekah. Cerita dia bagaimana Nabi berhijrah, siapa di Quba ni dengar berita siapa ke telinga Salman. Salman pun ambil setakar buah kurma, tengok Nabi duduk Quba ni, kata Muhammad, ambil sedekah pada hamba. Nabi kata minta maaf, hamba tak terima. Deguk kata dia. Betul dah kata dia. Pun balik, nyok balik. Esok mari pula. Mari pula, ambil kurma hak tu juga. Muhammad ambil hadiah hamba. Kalau hadiah, hamba ambil kan Nabi. Perut makan 2-3 roti, you ke sahabat. Akhir sekalinya dia yakin ke Nabi, akhir dia masuk Islam. Allah Rabbi. Masuk Islam kerana tengok keadaan Nabi SAW. Allah Rabbi. Bila masuk Islam, rindunya, sayangnya kepada Islam dia ni. Siapa pekat, dia kabur ke tuan dia, saya nak bebas lah. Kata tuan dia, kalau nak bebas boleh. Pasal Salman ni orang rajin. Tuan kata, kalau nak bebas boleh, kamu ke tanah 300 pokok kurma dengan syarat tidak ada sebatang pokok pun hak mampu. Kata dia. Rokok lah. Dan memanglah ada hak mampu nampak tu. Kita tanah pokok pisang. Nampak tak? 200 batang. Hak boleh makan 10 batang je mungkin. Dia kalau musim dia kalau Terengganu musim hujan kan, batang pisang mana boleh air takau mampu kerah. Nampak tak? Banyak penyakit. Tapi syarat tuan dia memang tak menguri Salman ni bebas dah sebenarnya. Hasrat dia tu pasal orang bijak, orang rajin Salman ni. Kata tuan dia, kalau mu nak bebas boleh, mu tanah 300 batang pokok kurma biar hidup belaka. Lepas tu yang keduanya, mu kena beri aku sebesar biji telur ayam. Semuanya emas belaka kata dia. Allah kata Salman mak bukrah dah, mana aku kata dia. Lah bila dah dia termasuk Islam kan, dia jumpa Rasulullah. Rasulullah tuan hamba diberi peluang hamba boleh bebas dengan syarat 2 perkara tak ada tu. Akhir Nabi bangun, wahai sahabat-sahabat, esok bawa setiap orang ni bawa benih pokok kurma, hak setakat hak mampu. Hak ni bawa 5, hak ni bawa 10, hak ni bawa 6, hak ni bawa 7, akhir cukup 300. Kata Nabi, wahai Salman, mu pergi tanam, lepas mu tanam, mu panggil aku. Malang, tu mu panggil aku, biar aku berdoa pada pokok mu tanam ni. Tengok tu. Akhir bila dah tanam 300, perut Nabi pun berdoa pada Allah. Berdoa, sebatang pokok pun tak mampu nak kaburnya. Hidup subuh molek. Hidup subuh molek. Bila hidup subuh molek, nak cari pula sebutir lagi tu. Hak mah tu. Pakak kupu juga akhirnya boleh bebaslah Salman. Ni di bumi Quba berlaku. Subhanallah. Lepas tu kita nak sebut akhir sekalinya, hak yang Abu Lubabah tadi, dia tidak boleh terima Nabi. Tak mau ikut Nabi pasal pengkhianatan dia kepada Rasulullah SAW. Jadi kita orang Islam, kalau khianat pada Islam, tak akan dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Tak dapat hidayah daripada Allah. Hamba secara terang lah. Sambut Hijratul Rasul tahun ni, hamba dari sudut hati hamba sangat suka sangat. Sangat suka sangat. Pasal apa? Pasal adanya sebuah negara walaupun kecil telah mengisytiharkan hukum Allah Subhanahu Taala. Walaupun dia bukan kampung kita, tapi kita rasa bersama dia pasal kita diikat dengan akidah Islam yang tak boleh nak dipisah dengan sempadan geografi dan warna kulit. Sepatutnya semua beriman rasa syukur belaka. Inilah berita yang paling gembira untuk sambut awal Muharram baru ni. 2 minggu sebelum tu Brunei telah gazet hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Nampak tak? Ini perkara yang perlu kita kena faham. Bila berlaku hijrah, UMNO minta yang pertama hak tadi tu, tengok Islam mesti berdaulat. Yang pertama. Mesti berdaulat. Islam tak boleh berdaulat pasal ada pengkhianatan. Sama ada daripada musuh ataupun orang Islam tu sendiri. Lepas tu ayat ni yang nak minta tuan-tuan balik renung sungguh-sungguh. Baca dan renung, cuba faham sungguh-sungguh, tengok. Orang yang khianat ni kita buat balik semula supaya dia bersatu semula kepada agama Allah Subhanahu Taala. Yang kedua, nak khabar juganya masa hijrah Nabi ni, pasal apa Nabi panggil orang yang berhijrah tu sebagai muhajirin, bukannya makiyun. Orang hak sambut Nabi tu Nabi tak panggil madaniyun.
Nabi panggil Ansar. Nampak tak? Nak kabarnya nilaian tempat bagi Allah tidak ada apa-apa kecuali hak yang dah digazet oleh Allah. Contohnya di Mekah. Kita sembahyang di Mekah 2 rakaat sama 100,000 rakaat tempat lain. Hak ni hadis sahih. Sembahyang di Masjid Nabawi 2 rakaat sunat sama dengan 1000 rakaat tempat lain. Hak ni hak digazet dah. Maya 2 rakaat di Masjid Aqsa sama 500 rakaat tempat lain. Hak ni hak digazet. Hak lain sebenarnya Nabi nak bawa bukan nilaian tempat tapi nilaian kemanusiaan. Kalau kamu sanggup untuk berkorban harta, nyawa, masa, tenaga kamu, maka bolehlah digelar muhajirun. Kalau kamu sanggup untuk pertahankan dan terima orang walaupun tidak ada kepentingan, maka layaklah kamu nama Ansar. Siapa pekat Nabi sebut hubbul ansar minal iman. Kasih kepada orang Ansar dia tanda kita beriman. Kalau kita benci kepada orang Ansar, tanda iman kita memang sedang menjunam. Nabi sebutlah hadis sahih kan? Hubbul ansar minal iman. Kasih kepada orang Ansar ni sebahagian daripada iman. Jadi makna yang kedua nak sebutnya nilai kita ni sejauh mana kita boleh berkorban dan sanggup mempertahankan agama Allah. Yang ketiga nak sebut juganya minta maaf, iaitulah elemen rumah Allah Ta'ala. Masjid ni cukup penting. Cukup penting. Nabi buat masa puasa hijrah, buat masjid di Quba, buat masjid di Lembah Ranunak sembahyang Jumaat yang pertama situ. Dan buat masjid di Masjid Nabawi di Madinah. Pasal itulah Nabi kabul dalam hadis yang sahih, sab'atu yazilluhumullah fi zilli yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan hak dapat bayang Allah, naungan Allah di hari akhirat. Selepas yakin imamun adil, rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Iaitulah laki-laki termasuk juga perempuan yang hatinya sentiasa terikat dengan rumah Allah Ta'ala. Dan nak jadi orang yang permanent dengan rumah Allah Ta'ala ni, kena bersih hati. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Orang yang tak dilalaikan dengan urusan keduniaan, iaitu hati dia dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup 3 perkara ni, insya-Allah kita ambil pedoman. Kita ambil pedoman sungguh-sungguh dan janganlah kita berani khianat kepada agama kita sendiri. Takut-takut termasuk dalam golongan hak yang Tuhan turun surah Al-Anfal tadi. Walaupun kaya, walaupun banyak pengaruh, banyaknya sokongan dan sebagainya, sekepai habuk pun tak laku di sisi Allah Ta'ala. Ni Allah sebut. Mu jangan khianat kepada Allah Subhanahu Ta'ala, jangan khianat kepada Rasul, jangan khianat pada amanah yang diberikan oleh Allah kepada kamu. Sedang kamu tahu itu amanah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Ta'ala. Sepatutnya kita rasa sangat malu kepada Amru bin Jumuh. Allah Rabbi, balik bacalah. Ambo sengaja nak bawa kisah-kisah ni pasal supaya kita boleh tatanazzalur rahmah tu. Biar rahmat Tuhan turun tadi tu. Nampak tak? Tu tengok Amru bin Jumuh. Allah Rabbi, seorang yang cacat. Kaki tak ada. Kaki tak ada. Dia minta izin dengan Nabi, ya Rasulullah, dia suruh anak dia, papah dia jumpa Nabi, nak pergi juga perang. Anak dia belebek 4 karung lah. Wahai ayah, ayah cacat kan? Ni uzur syar'i. Nabi tak marah pun ayah tak pergi perang. Nampak tak? Dia pergi jumpa Rasulullah, dia minta izin, dia belebek pula ke Nabi. Rasulullah, adakah orang sihat tu badan saja layak untuk syahid? Orang hak cacat macam aku tak berpeluang untuk syahid, wahai Rasulullah. Tak layak masuk syurga Allah Ta'ala, wahai Rasulullah. Nampak tak? Allah, kalau orang cacat lagu tu. Kalau orang cacat lagu tu keadaan dia, kita hak sempurna. Allah, sangat malulah kita. Macam juga Abdullah bin Ummi Maktum. Dia jumpa Rasulullah, minta izin supaya dia ni boleh sembahyang di rumah. Pasal dia buta. Nabi kata, mu ni hal sami'tan nida, mu dengar dak azan wahai Abdullah. Nih, dengar Rasulullah. Kalau dengar tidak ada sembahyang kecuali di rumah Allah Ta'ala. Dan Abdullah bin Ummi Maktum bukan sekadar tak pernah miss sembahyang, dia pula jadi muazzin yang kedua selepas Bilal. Subhanallah. Malulah kita. Ummi Maktum tu buta.
Amru bil jumuh ni cacat. Allah Rabbi. Dan kita semua sempurna. Nampak tak? Kelengkapan pun diberi oleh Allah Ta'ala. Pasal itulah kita ikat balik akhir sekalinya. Kita kena fikir 4 kali tadi tu. Hak Nabi perintah. Yang pertama asam wa ta'ah. Yang kedua hijrah. Yang ketiga jihad. Yang keempat al-jamaah. Dalam peristiwa ni, yang pertama sekali kita kena dengar dan patuh. Apa hak Nabi suruh, apa hak yang Allah suruh, kita buat insya-Allah. Yang keduanya kena hijrah. Kena ubah kehidupan kita daripada baik ke lebih baik. Yang ketiganya kita kena jihad. Jihad. Pasal itulah Nabi kata, la hijrata ba'dal fath illa jihadun wa niyyatun iza istanfartun istaghfiru. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan Mekah kecuali hak ada 2. Yang pertama jihad, yang kedua niat kita. 2 perkara ni ada. Bila kamu diseru supaya gunakan tenaga kamu untuk agama Allah, maka gunakanlah tenaga kamu untuk tegak agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hak akhir sekali Nabi kata al-jamaah. Amba nak tengok dalam kitab hak syarah hadis Bukhari ni Fathul Bari. Fathul Bari itu nama kitab, bukan nama orang. Jangan waktu tukar pula. Tuan terajak kitab Fathul Bari, ia khabar jamaah ni rupa-rupanya ialah yang boleh menyebabkan kamu istiqamah di atas dengar dan patuh, hijrah dan jihad. Bila kamu bersama jemaah, maka kamu boleh satu penilaian yang sangat hebat, itu istiqamah di atas perintah Allah Ta'ala. Ni dia. Satu kena duduk jemaah tu. Lepas tu orang yang tak mau duduk jemaah ni, orang ni Nabi gelarkan macam kambing. Kambing. Lepas tu Nabi kata orang yang suka duduk serang ni macam kambing. Subhanallah. Wala'iyazbillah, minta jauh daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita boleh faham dan jadikan pada malam ni 2 ayat ni sebagai titik muhasabah kita. Titik muhasabah kita ni khianat atau tidak dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekadar tu dulu pada malam ini. Minta maaf banyak masa tuan-tuan sikit pada malam ni. Qul qauli hadza wa sallallahu azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Macam biasalah tuan-tuan, Amba mari Kuala Lumpur ni bukan semata-mata nak mengajar. Dan saya ucap syabas, terima kasih banyak pada tuan-tuan hak yang melabur dalam madrasah kita tu. Sekarang ni dalam proses wiring dah. Wiring. Baru ni habis RM4,000. Lepas tu kita hak dewan besar ni nak buatnya tak cukup kipas.